merupakan sungai kecil yang mengalir di tengah kawasan kediaman dan komersial di Batu Maung sebelum mengalir ke Sungai Keluang dan seterusnya ke laut. Pegawai Pendidikan di Persatuan Pengguna Pulau Pinang, KAP, N. Subarau berkata, pihaknya menerima aduan orang ramai sungai itu dipenuhi sampah sarap yang luar biasa. Masyarakat sekitar yang tidak bertanggungjawab membuang sampah ke dalam Sungai Kelang menjadikan sungai berkenaan merupakan lokasi lambakan sampah yang menjijikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk yang telah dipilih adalah Sungai Nikmat Alam yang Dinoda. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Akidah binti Kasrin, 22-10677. Mengapa tajuk ini dipilih? Sungai dan fungsinya. Definisi sungai adalah tali air yang semula jadi atau dikenali sebagai batang air. Juga bermaksud jalan air yang bergerak dalam pergerakan tetap tanpa tidak bertakung dan yang menghubungkan dengan kursus air yang lebih besar seperti tasik, lautan atau sungai-sungai yang lain di mana ia betul-betul kosong. Fungsinya, secara umum dan secara alami, sungai berfungsi sebagai sambungan antara kawasan-kawasan yang berlainan dan kursus air yang lebih besar seperti laut atau sebaliknya. Fungsi pertama adalah menstabilkan suhu di permukaan bumi, menyediakan habitat bagi flora dan fauna, ketiga memajukan sektor pelancongan dan keempat membekalkan sumber air yang bersih. Mengapa tajuk ini dipilih? Kita lihat kepada isu semasa yang mana ia berlaku pada tahun 2020 dan berlanjutan sehingga sekarang. 16 sungai nazak di Johor Bahru dan Pasir Gudang. Kita kecilkan skop yang lebih kecil dan tertumpu kepada pencemaran sungai yang berlaku di negeri Johor, Malaysia. Antara sungai yang menarik perhatian saya adalah sungai Kim Kim yang kembali ternoda. Yang mana sebelum ini kita dengar Sungai Kim Kim ini telah tercemar daripada sisa-sisa kimia dan sisa pejal yang telah dikeluarkan ataupun dialirkan oleh sektor perkilangan industri yang telah membuang sisa-sisa ke sungai. Berlanjutan pada tahun 2021, pengurus ditahan lepaskan efluent kes ke Sungai Perembi. Maksud efluent di sini adalah sisa buangan cecair seperti bahan kimia, kumuhan dan sebagainya dari kilang atau kumbahan yang mengalir keluar ke dalam sungai atau laut. Kesan dan akibat sekiranya pencemaran ini terus berlaku dan tidak dicegah, pertama, akan hilang punca sumber air yang bersih. Penyakit bawaan air seperti cerit berit, sakit perut dan keracunan makanan akan meningkat. Pada tahun 2005, WHO telah memperkirakan sekitar 1.6 juta penduduk meninggal akibat air yang tidak bersih. Kedua, kehilangan kawasan rekreasi sukan luaran. Sungai dan tasik yang digunakan sebagai tempat berenang, berkayak dan memancing akan hilang fungsinya dan lama kelamaan aktiviti-aktiviti ini tidak lagi dijalankan. Ketiga, akan merosakkan ekosistem akuatik. Ia secara tidak langsung akan menjejaskan binatang marin seperti ikan, udang, batu karang, juga ekologi dan rantaian makanan. Keempat, penularan wabak penyakit berbahaya. Penularan wabak penyakit berbahaya akan mengakibatkan jangkitan virus coli yang boleh mengakibatkan penyakit untut di samping beberapa penyakit berbahaya yang lain iaitu demam malaria. Langkah mengatasi pencemaran sungai. Pertama, menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang perlu digubal mengikut Akta Alam Sekitar untuk mencegah kemusnahan sungai. Kedua, akta bertujuan untuk mencegah pencemaran dan perlu segera sebelum nasi menjadi bubur. Kedua, memelihara semula sungai tercemar. Antaranya kita boleh melaksanakan dengan aktiviti mendalamkan semula sungai dengan cara mengorek mendapan, kemudian menyimen tebing sungai untuk mengelakkan hakisan sungai yang memusnahkan sungai. Ketiga, melalui pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar boleh diselitkan melalui mata pelajaran civic, moral, pendidikan Islam dan geografi. Contohnya, aktiviti yang boleh dijalankan adalah ceramah tentang kepentingan-kepentingan sungai. Keempat, menghijaukan semula kawasan berhampiran sungai. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah penanaman semula pokok bakau di tebing-tebing sungai bagi mengelakkan hakisan tanah dan hutan yang ditebang perlu ditanam semula.
Baiklah, apa hubungannya dengan kursus falsafah yang kita pelajari? Dalam bab 7, ideologi semasa, di bawah subtopik sekularisme sebagai asas ideologi moden. Dari sudut etimologi berasal daripada perkataan Latin seculum yang bermaksud tempoh masa yang tertentu, dan dari sudut terminologi menurut Oxford Advanced Learners Dictionary, secularism bermaksud a belief that religion should not be involved in the organization of society, education and others. Sekularisme dari sudut terminologi, di bawah isu semasa yang dipilih, kita terus merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Cornelis van Puesen, ahli teologi Belanda, mendefinisikan sekularisme sebagai pembebasan manusia dari kongkongan agama, kemudian dari kongkongan metafizik yang mengatur akal dan bahasanya. Apakah hubungan antara kedua-duanya? Maka apabila kita melihat perkaitan antara isu semasa yang dipilih dengan kursus yang dipelajari, ia jelas membawa kepada satu pemikiran yang lebih kritikal dan berfokus. Isu pencemaran sungai yang saban hari menjadi semakin serius memperlihatkan kepada kita bahawa keadaan alam sekitar semakin tenat. Ia jelas dibuktikan lagi dengan empangan yang pecah di Selangor baru-baru ini. Sungai yang tidak lagi menjadi kawasan tadahan tidak mampu menampung hakisan tanah dan akhirnya mengakibatkan berlakunya tanah runtuh. Kesan daripada bencana yang berlaku, ia memberi kesan yang mana kehilangan nyawa dan kerosakan fasiliti yang tidak dapat diselamatkan. Akhir kata, kerosakan yang datang dari kerakusan tangan-tangan manusia itu sendiri akhirnya memakan diri. Begitulah sifat alam yang alami. Kesimpulannya, pencemaran air telah menyebabkan kualiti air tidak memenuhi piawai yang ditetapkan. Maka, pelbagai langkah perlu diambil supaya kualiti air terpelihara. Tindakan undang-undang yang keras adalah perlu demi untuk menjaga warisan ini untuk generasi akan datang. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, pencemaran air berlaku akibat proses semula jadi, namun kebanyakan pencemaran yang berlaku adalah berpunca daripada kegiatan manusia. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa penerokaan terhadap sumber alam semula jadi amat penting untuk kemajuan, namun sikap tamak manusia itu sendiri telah memburukkan keadaan. Ancaman yang terjadi akibat pencemaran air tidak hanya menjejaskan tanaman dan ekosistem semula jadi alam, malahan ia juga turut mengancam kesihatan manusia dan mengundang kepada kematian. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.